Tapi janganlah kamu menghina sembahan-sembahan mereka. Inikah akhlak yang kata memperjuangkan Islam? Inikah yang dikatakan akhlak yang membawa acuan Islam? Kalau inilah akhlak yang memperjuangkan acuan Islam, saya rasa kita... Sanusi, hantar habis-habis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Okey, geng. Hari ni Sanusi ni, baru-baru ni, mereka adalah penemuan bersama dengan Perdana Menteri. Sanusi bersama Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Pelancongan, dia pergi jumpa Perdana Menteri Thailand dekat sepadan Bukit Kayu Hitam. Adalah isu hanya lawatan sahaja yang Sanusi dijemput. Lawatan ke tempat projek. Contohlah kita ambil tempat projek. Lawatan ke tempat projek tu je Sanusi dijemput. Tapi Sanusi tidak dijemput untuk masuk bermesyuarat di dalam bilik ke apa itu. Sanusi tidak dijemput. Jadi apabila Sanusi memang tak dijemput, of course lah, contoh macam daripada Thailand 5 orang, daripada kerajaan Malaysia 5 orang, of course akan ada 10 kursi. Dan apabila 10 kursi, tiba-tiba Sanusi ni dia ikut bontot Anwar Ibrahim sampailah ke dalam bilik mesyuarat untuk bermesyuarat antara Perdana Menteri Malaysia dan Perdana Menteri Thailand. Tiba-tiba kerusi untuk Sanusi tak ada. Oh, bukan main lagi, disebabkan tak ada kerusi Anwar Ibrahim lah bagi arahan ambil kursi bagi dekat Sanusi. Lepas tu perkara tu Sanusi bawa ke dalam sidang Dewan Undangan Negeri Kedah. Tiba-tiba tu dia bawa satu provok kan. Jadi di dalam ucapan dia pun cerita soal Sanusi tidak dibagikan kerusi. Lepas tu tiba-tiba dia petik pula Tiong kan. Tiong pun ada bersama Menteri Pelancongan. Tiba-tiba dia petik pula. Lepas tu dia kata tengok Tiong muka yang tu. Lepas tu dengan badan besar apa kan. Langsung duk tak senyum apa. Tok kong perut besar bawah pokok pisang. Itu hak yang diperkatakan oleh Sanusi. Jadi berlaku isu dan Tiong pun bidas balik. So aku nak bawa dengan apa sama-sama, kita dengarlah penjelasan Iswadi Moni. Dia cerita A sampai Z dan kita boleh tengok inilah ciri-ciri kepimpinan daripada walaun tik dan parti PAS. Ni pemimpin yang akan menunjukkan contoh yang baik. Orang-orang di bawah, pengundi-pengundi, ahli-ahli di bawah akan ikut kepimpinan yang baik. Tapi apabila pemimpin menunjukkan keburukan, perangai buruk, perangai busuk hati, orang-orang di bawah pun turut akan ikut. Sebab tu kita boleh tengok perangai walaun tik dekat negeri Kedah ni teruk sangat. Bukan semualah, tapi ada segelintir tu terlalu teruk. Jom sama-sama kita dengar. Baik, Sanusi bakal dikenakan sekali lagi. Kena sekali lagi apa? Apa orang kata? Akta hasutan. Okay, kita dengar kenyataan Sanusi tentang patung Buddha. Sanusi dalam sidang Dun Kedah Rabu lalu mengejek penampilan Tiong dalam logat Kedah seperti tokong berkepala botak dan berperut buncit. Tapi Menteri Pelancongan kita ikut rombongan Perdana Menteri. Sepatah tak cakap. Saya tengok muka tak ada tarikan pelancongan langsung. Dia kata Menteri Pelancongan pergi delegasi itu. Ada Menteri Pelancongan Thailand. Dia kena cakap tentang tarik pelancong Thailand masuk Malaysia. Tapi dia tak ada cakap sepatah, tak ada sebut apa. Muka dia kalau saya ajuk jadi macam tokong hak kepala botak tu. Hak buruk buncit tu. Tak kat pisang. Muka dia duduk macam tu lah. Tak cakap apa. Saya kata awak menteri kita tak cakap apa. Sanusi. Okay. Tiong membalas. Tiong kata, nak pelancong ramai ke Kedah, Sanusi jaga mulut Tiong. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing menasihatkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi supaya menjaga tutur percakapan supaya tidak menjejaskan kedatangan pelancong ke negeri itu. Jika Sanusi mahu lebih ramai pelancong datang ke Kedah, apa yang penting beliau jaga kata-katanya. Kalau tidak, beliau hanya akan memburukkan keadaan dan ini tidak akan menguntungkannya, kata pemberita di Kuala Lumpur. Tiong memetik kenyataan Sanusi baru-baru ini terhadap pemakaian pelancong yang semakin telanjang yang diumpamakannya sebagai binatang. Ini yang binatang sebelum ini. Dia juga menyifatkan serangan dan penghinaan pengarah pilihan raya terhadap pelbagai taktik politik semata-mata. Ahli Parlimen Bintulu itu berkata demikian ketika ditanya jika dia akan memohon maaf daripada Sanusi atas penghinaan terbaru MB terhadapnya. Jumaat lalu perang mulut antara Tiong dan Sanusi bertukar buruk dengan kedua-dua saling melemparkan kata hinaan.
Tiong pada masa itu menyoal jika otak Sanusi masuk air. 2 hari setelah Sanusi menuduh menteri berkenaan, kelihatan seperti tokong berkepala botak dan perut buncit. Ni Tiong ni boleh tahan macam Sanusi juga, tuan-tuan. Sanusi juga sebelum ini menuduh Tiong melancarkan kempen negatif terhadap Langkawi. So bila digelar tokong perut buncit, Tiong bidas Sanusi otak masuk air. Ini ni masukkan tu. Pertimbangan lidah antara menteri Sanusi menjadi semakin hodoh apabila masing-masing mengeluarkan kata-kata lebih ekstrim. Tiong hari ini berkata Sanusi masuk air 2 hari setelah Sanusi mengejeknya penampilan seperti tokong berkepala botak dan berperut buncit. Dia punya otak masuk air ke apa? Tuhan pun kasih sama tuduh. Dia kata saya duduk di bawah pokok pisang. Macam itu tokong Buddha yang berperut besar. Kalau you cerita begitu, you sudah menghina satu tokong lagi, katanya. Sanusi dalam Dewan Dun hari ini menyelar Tiong dengan berkata dalam logat Kedah. Muka dia kalau saya ajuk jadi tokong had kepala botak tu, had pok bucit tu. Dia berkata demikian ketika mengkritik Tiong dalam isu ini. So dalam masa yang sama, tokong perut buncit MP DAP lapor polis terhadap Sanusi. Ahli Parlimen Kampar Zong Zemin membuat laporan polis terhadap Sanusi dan menggesa pihak berkuasa menyiasat menteri di bawah akta hasutan. Ia berhubung kenyataan Sanusi yang menggelar Menteri Pelancongan sebagai tokong berkepala botak dan berperut buncit. Kenyataan Sanusi telah menghina dan mempelekehkan agama Buddha dan boleh menimbulkan perasaan bersakit hati, bermusuhan di antara satu kaum dan agama dengan satu kaum dan agama dalam Malaysia. Saya menyeru PRRM menyiasat di bawah akta hasutan. Tuan-tuan, itulah saya kata quality of our politician kan. Saya bukan cerita Tiong tu dia react je kepada apa yang Sanusi buat, tetapi this is inilah dia. Saya kalau cakap Ubud takut orang tak faham. Tapi inilah dia level PAS. Inilah dia level pemimpin PAS. So kalau level pemimpin PAS begini, level anak buah dia macam dekat komen ni, tuan-tuan rasa apa? Akan lebih bijak ke? Tak. Dia akan lebih teruk lah daripada bos dia. Kalau pemimpin dia macam itu, yang bawah ni lagi teruk. Kau ni nampak sangat nak membela agama lain, Tuan-tuan, saya nak cerita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara dosa besar adalah apabila kita menyakiti orang lain, orang bangsa agama lain. Kita menyakiti agama lain secara tidak adil. Kita menyakiti mereka. Itu juga adalah dianggap sebagai satu dosa. Ini hadis Rasulullah. Pergi cari. Kata orang Islam, hadis pun tak pernah baca. Poinnya adalah even Islam recognize kita kena menjaga orang Islam, of course. Orang bukan Islam pun kita kena jaga. Selagi mana mereka adalah warga negara kita, kita kena jaga mereka seadil-adilnya. Tidak ada beza cara kita jaga orang Islam dengan orang bukan Islam, sama. Jangan sakiti mereka. Ayat Al-Quran, janganlah kamu menghina sembahan-sembahan mereka. Ayat Al-Quran sebut, kalau tak silap saya surah An-Nahl ke surah Al-A'raf, saya tengok salah satu. Janganlah kamu menghina sembahan mereka, kerana sesungguhnya mereka berkemungkinan akan menghina Tuhan kamu. Dia kurang ayat dia. Tapi janganlah kamu menghina sembahan-sembahan mereka. Ini apa kita buat, tuan-tuan? Tengok akhlak tadi tu. Inikah akhlak yang kata parti Islam? Inikah akhlak yang kata memperjuangkan Islam? Inikah yang dikatakan akhlak yang membawa acuan Islam? Kalau inilah akhlak yang memperjuangkan acuan Islam, saya rasa kita dah berada. Kalau orang kata inilah akhlak Islamis, saya rasa anda kena mengkaji balik, anda kena bersyahadah balik, anda kena belajar balik dan lihat balik ajaran Islam yang sebenar. Apa makna wasatiyah? Di sinilah saya kata bagaimana ajaran dan pandangan sebeginilah yang akan melahirkan ekstremis agama, yang akan melahirkan pelampau agama, yang akan melahirkan mereka yang akan mencetuskan pergaduhan, akan mencetuskan perpecahan hanya kerana berbeza politik. Tuan-tuan, nak berbeza politik silakan, nak sokong silakan, tetapi jangan guna agama. Jangan guna justifikasi agama untuk kita nak memecah belahkan orang. Kita ni tetap Islam. Orang yang masuk PAS tetap Islam. Dia masuk DAP selagi mana dia Islam, dia tetap Islam. Dia masuk PKR selagi mana dia Islam, dia tetap Islam. Dia tak masuk mana-mana parti pun selagi mana dia Islam, dia adalah tetap Islam. Akidah adalah akidah. Politik adalah politik. Itu perbezaan pendapat.
Tuan-tuan nak naik motor ke, tuan-tuan nak naik kereta ke, tuan-tuan nak naik kereta api ke, tuan-tuan nak naik bas ke, daripada KL nak pergi ke Johor, tidak menjadikan tuan-tuan tu kafir. Itu hanya perbezaan kaedah. Macam mana nak sampai destinasi. Macam mana nak membaiki negara, nak join PAS ke, UMNO ke, PKR ke, DAP ke, PSM ke, parti GPS ke, JRS ke, itu semua adalah kaedah. Tidak mengeluarkan kita daripada Islam. Tetapi pemahaman orang PAS tak begitu. Bagi mereka, kalau tak bersama dalam jamaah Islam, memang ada hadis menyebut tentang jamaah Islam, Al-Jamaah, tetapi bukan PAS Al-Jamaah itu. PAS dalam hadis itu bukan merujuk kepada PAS. Kerana kalau merujuk kepada PAS, ramai lagi umat Islam kat dunia ni tak join PAS pun. Adakah mereka tidak berada dalam jamaah? Kan? Bagaimana, tuan-tuan? Sebab itu, dalam situasi dan keadaan yang ada sekarang ini kan, kita sekarang ini menghadapi dilema. Satu benda lah, sebab kita ada social media yang orang boleh guna dan war-warkan sesuka hati. Kan social media sebegini, orang boleh mainkan sesuka hati dengan mudahnya. So bila boleh dimainkan sesuatu hati dengan semudahnya dan berada di tangan mereka, this is just a point away. Nak komen macam ni senang je. Contoh saya kata, tuan-tuan, salam 51 boleh tak? Semua hashtag salam 51, salam 51, salam 51. Tuan-tuan dengan mudahnya akan tulis kat situ salam 51. Betul? Tulis sekarang salam 51. Boleh. Salam 51, salam 51. 100,000 tuan-tuan, sikit lagi. Salam 51, salam 51 boleh. You see? Semua kita akan type kan? Akan type dengan mudahnya sebab kita tidak ada tanggungjawab. Dia berbeza kalau kita berdepan macam ni. Tuan-tuan, nak mengutuk saya dan menghina saya, jom duduk depan saya, hina saya. Paling kurang tuan-tuan rasa macam, berat aku nak hina. Tapi sebab belakang telefon, di dalam telefon, di belakang telefon, ringan je. Tetapi kita ni ingat tuan-tuan, dosa kita berdepan, dosa kita belakang telefon ni sama je. Tak ada beza pun. Ingat malaikat tak boleh catat. Sama saja. Tapi itulah, sambil kita baring kan, kita pun komen, maki. Tambah pahala saya, alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Tambah pahala saya. Salam 51. Salam 51. Tuan-tuan, salam 51 tuan-tuan. Salam 51. Kan? 37,000 juga. 37,000 pun pembangkang juga engkau. 37,000 pembangkang juga. Anwar Ibrahim menang 3,000 je majoriti. Perdana Menteri. Engkau? Kan? Itulah. Kita menghadapi zaman edan. Zaman ini kita berada dalam situasi yang pakai serban, yang pakai jubah, yang bawa tasbih, yang bercakap tentang Islam. Sebenarnya belum tentu mereka membawa ajaran Islam yang sebenar. So berhati-hatilah. Belajar, kaji. Saya bukan suruh nak join sokong PMX pun, tak. Tapi bila geng-geng itu bercakap, berfikir. Jangan terima bulat-bulat, fikir. Okay? So hari ni rasanya ada yang terima ni kan. Dah terima e-wallet Patutlah tadi dalam e-wallet saya ada 100 Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, kita dah dengar apa di penjelasan Iswadimo ni soal Sanusi ni. Pada aku, kita kena buang Pada aku lah. Sebab memang dia ada pengaruh, tapi kita nak buang dia pun payah. Tapi disebabkan mulut dia, perangai busuk dia, dan semua orang tak betul. Semua orang lain buat, semua tak betul. Dia saja yang betul. Apa orang buat benda baik pun dia hentam. Orang buat benda tak baik, of course lah, lagi dia hentam, lagi dia balut. Tapi inilah ciri-ciri kepimpinan parti PAS. Sebab apa? Kita boleh tengok kan, didikan dan juga ajaran ni, parti PAS ni, apa yang sampai dekat Sanusi, sebelum sampai dekat Sanusi, sampai ke Hadi Awang dulu. Cara mana perpecahan, ketaksuban dan juga lolokan yang dibuat oleh Hadi Awang sebelum ni. Daripada tahun 80-an berlaku disebabkan asuhan tu berlaku peperangan, berlaku pergaduhan, berlaku memali, berlaku itu macam-macam lah kan. Sehingga semayang 2 imam, sembelihan, UMNO tak sah, itu macam pernikahan UMNO semua tak sah. Kan? Tiba-tiba sekarang turun dekat Sanusi. Kalau tiba-tiba si Sanusi ni pula mengumumkan orang UMNO punya makanan jangan makan, ataupun sembelihan UMNO jangan makan,
Sembelihan kerajaan perpaduan jangan makan. Of course, sudah pasti ramai yang akan ikut dia. Dia puak-puak PAS ni, dia tak pokok mana-mana pun dia nak pemimpin yang berusaha kononnya untuk membela Islam, untuk memperjuangkan Islam. Kita nak tanya, kalau mereka dapat memerintah negara, mereka nak buat apa lagi? Pemerintahan Islam yang macam mana mereka nak buat? Perubahan Islam yang macam mana mereka nak buat? Ini negara Islam. Malaysia di bawah kepimpinan Ulul Amri dan juga negara kita, agama rasmi adalah agama Islam. Apa lagi jenis hampa nak buat? Apa lagi hampa nak buat macam Afghanistan? Hampa nak buat bagi dekat Mesir ke apa? Islam sesama Islam berperang. Hampa nak macam tu kan? Jadi Islam yang macam mana lagi mereka nak buat? Okay, baru-baru ni kita cabar kes ni Elin. Itu pun koyak, rabak, menjerit. Padahal dia tak faham kes pun. Dia hanya mencabar enactment yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri Parti PAS saja di negeri Kelantan. So anda tahu ada bertentangan dengan perlembagaan negara. So apa salah hang upgrade? Apa salah hang ubah suai? Apa salah hang gubalkan balik dan hang meluluskan balik supaya tidak bertentangan dengan agama ni, supaya tidak bertentangan dengan perlembagaan negara. Bukannya spin, bukannya menipu, oh ini Islam terancam, itu terancam. Cuba berfikir tengok. Ini sengaja je. Mereka nak setiap apa yang berlaku ni berpatah balik kepada kerajaan. Berhati balik kepada kerajaan. Selepas Perdana Menteri kita jawab lah. Last sekali. Bila Perdana Menteri kita jawab, semua mereka akan diam. Mereka akan membisu. So kita memerlukan seorang tokoh kepimpinan yang betul-betul amanah, tabligh, fatonah. Apabila ada amanah, ada tabligh, ada fatonah, insya-Allah pemerintahan negara tu keamanan, kedamaian dan juga kesejahteraan negara tu insya-Allah kita akan dapat keberkatan. Disebab apa? Sebab macam tak berlaku sakau, tak berlaku rasuah, tak berlaku salah guna kuasa. Kita nak yang tu, kita nakkan redha Allah. Kan? Jadi inilah sedikit perkongsianku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan manfaat untuk hang. Sudah-sudahlah sokong Perikatan Nasional. Pada aku sudah-sudahlah. Tolaklah Parti PAS. Tolak Parti Bersatu dan tolak Perikatan Nasional. Mereka dah mengarut. Mereka dah kemaruk kuasa. Mereka dah terlalu gila akan kuasa. Sebab apa? Mereka dah pernah rasa nikmat, bib. 33 bulan, 3 tahun mereka jadi kerajaan. Peruntukan untuk ahli parlimen. Mereka dah dapat 12 juta ringgit. 1 tahun 4 juta. 3 tahun 12 juta ringgit. Sebab tu hari ni mereka duk nak kemaruk juga, duk nakkan kuasa. Mereka akan guna agama semampu boleh untuk nak memburukkan kerajaan. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.